الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحن عليها من رحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلحنا شأنا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عينا اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء خاتمة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل الزمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نمت وإليك النشور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kuliah subuh pada pagi ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Tidak sampai akan Allah Ta'ala oleh segala daging-daging korban dan darah-darah korban kamu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah ialah taqwa daripada kalian semua hai manusia. Demikianlah Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kamu segala binatang-binatang korban, supaya kalian semua membesarkan akan Allah di apa-apa yang Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kamu. Dan berita gembiralah bagi mereka yang berbuat kebajikan. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini oleh kerana cuti sempena paduka baginda yang di-Pertuan Agong. Nah, jadi kita ada luang masa untuk buat kuliah subuh. Nah, hamba pun pening juga kuliah subuh hari Isnin. Isni hari hijau pada kuliah subuh. Rupa-rupa cuti bagi ni dah. Jadi tajuk yang diberi oleh pihak masjid kepada hambanya ialah apa nama tu? Kepentingan korban. Kepentingan atau galakkan. Tu orang masjid sendiri pun. Itu tajuk tu bukan hamba reka sendiri tidak. Kalau ikut tajuk, habislah, selesailah. Nah, korban, kepentingan atau galakkan. Jawabnya khilaf. Kepentingan artinya menjurus kepada makna wajib. Ya, memang ada alim ulama kita dalam mazhabil arba'ah yang mengatakan wajib. Atau galakkan dengan makna sunat. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i sendiri, korban tu ialah sunat. Nah, habislah. Tajuk pakai boleh balik lah, selesai masalah kata ni. Khilaf jawab dia kata ni. Tapi sebelum daripada kita nak hurai tajuk tersebut, terlebih dahulunya kenapa tiap-tiap tahun kita diperintahkan untuk memperingati Idul Adha, dia panggil Eid, mana kembali, Adha, kembali mengingati korban Adha.
Dipanggil ibadat ni dipanggil udhiyah. Nah, apa udhiyah? Iaitu zabhun. Zabhun hayawanun. Menyembelih binatang makhsusun yang tertentu biniyati qurbatin fi waqtin makhsusatin. Fi waqtin makhsusin. Menyembelih binatang yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang tertentu. Itu dia panggil udhiyah. Itu dia panggil udhiyah. Ataupun nama bagi barang yang disembelih dengan dia pada hari raya Adha. Hari raya korban. Itu juga dipanggil udhiyah. Itu korban. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum mengerjakan ibadat udhiyah, ibadat korban, ialah wajib. Ini khususiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas Nabi tiap-tiap tahun mengadakan korban. Dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan ibadat korban, maka setiap kali Nabi akan meniatkan pahala korban tu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam akaun bank kita akhirat tu, yakin dah ada satu pahala korban yang dihadiahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang bahasa khususiah ketentuan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada kita umat, berkhilaf alim ulama kita tentang apa hukumnya kita mengerjakan ibadat korban. Adakah wajib atau sunat? Dalam kitab Amba Betik ni Ahkamul Udhiyah ala Mazahibil Arba'ah. Segala hukum-hukum tentang korban di atas mazhab-mazhab yang 4. Disebut dalam ninya berkata Abu Hanifah dan ashabnya Imam Abu Hanifah, korban itu wajib satu kali setiap setahun. Di sisi mazhab Hanafi, hukum mengerjakan ibadat korban tu wajib sekali setahun. Tapi wajib tu atas siapa? Atas mereka yang bermukim yang tidak musafir ke mana-mana. Jadi orang yang bermukim, tak keluar bermusafir ke mana-mana, wajib atas dia mengikut mazhab Imam Abu Hanifah mengerjakan ibadat korban. Tu. Imam At-Tahawi berkata, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, korban itu adalah sunat muakkadah. Khilaf lah tu. Abu Yusuf dan Muhammad ni sendiri ialah anak murid Imam Abu Hanifah. Tok guru dia kata wajib setiap tahun sekali atas orang yang bermukim. Tapi anak muridnya kata, Abu Yusuf ni anak murid Imam Abu Hanifah. Dia kata tidak wajib, hanya sunat muakkadah. Artinya kalau wajib tu penting, muhim dia panggil. Kalau sunat muakkadah tu galakkan. Ya belaka tu dua-dua tajuk tu masuk habis tu. Alim ulama Imam Abu Hanifah dia berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudahi ma'ana, tapi dia tidak berkorban bersama kami, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat sembahyang kami. Tengok. Tu. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ni nak menunjuk kata bahawasanya hukum mengerjakan ibadat korban ialah wajib. Sehingga Nabi kata kalau orang itu ada keluasan rezeki tapi dia tidak mengerjakan ibadat korban bersama kami, kosong lagi ya masjid kami, hidup jauh. Itu ni. Maka wajib tu. Tapi mengikut pendapat sebahagian alim ulama, termasuk dengan mazhab kita Syafi'iyah, hadis ni tidaklah menunjuk kata wajib. Hanya orang panggil makruh kalau kita meninggalkan ibadat korban, sedangkan kita mampu untuk mengerjakan ibadat korban.
Begitu sekali pentingnya ibadat korban. Sehingga di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang susah ni, yang payah. Zaman dulu bukan senang nak senang ni, bukan senang ramai orang senang. Susah ramainya. Jangan kata nak korban. Kain baju sahabat pun ramai mana yang tak cukup. Nak semaya tu bergilir, nak tutup aurah. Bukan senang. Tapi di kalangan sahabat yang susah-susah, yang miskin-miskin, yang tidak ada kemampuan untuk mengerjakan ibadat korban, oleh kerana mereka menunjukkan rasa naknya berkorban, ada di kalangan mereka tu sipang duit taruh untuk beli ayam seekor, itik serati seekor. Tujuannya apa? Sembelih pada hari raya korban. Itu. Padahal tak termasuk tu orang panggil binatang-binatang yang sayugia atau sunatnya dikerjakan korban. Karena ibadat korban ni mestilah kepada binatang an'am dia panggil. Binatang yang berkaki 4. Ayam ni berkaki 2. Itik pun berkaki 2. Maka yang berkaki 4 antara lain ialah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas dan sebagainya. Ini binatang-binatang yang ditentukan untuk dilaksanakan ibadat korban. Jadi tak boleh kita ambil ayam seekor, kita mahal satu bahagia sekarang 700, 800. Tak mampu kita. Kita pakai korban ayam lah. Dah lah ayam seekor 7 bahagia pula tu. Tu berapa sen, berapa ringgit jatuh, RM20, RM20 seekor. Jadi jatuh ke berapa ringgit tu. Maka tidak sah tu, tidak dikira. Tapi oleh sahabat-sahabat yang susah-susah, mereka nak menunjuk kata mereka ni nak beribadat korban. Seandainya Allah Ta'ala bagi sa'atul rizq, keluasan rezeki, kaya, pasti mereka akan sembelih unta, sembelih lembu dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka miskin, mereka tidak mampu, maka ayam pun ayam gila sini. Ya betul nampak nak berkorban. Ini nak menunjuk kata bahawasanya begitu sekali pentingnya ibadat korban. Jumhur fuqaha ni, di kalangan mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i. Jumhur fuqaha berpendapat bahawa korban itu adalah sunat muakkadah, bukannya wajib. Dan dimakruhkan tinggal berkorban bagi mereka yang mampu mengerjakan ibadat korban. Dia duit banyak, tapi dia tak ambuh buat ibadat korban. Mahal dia kata 700 nak kau. Senang dia buat korban di luar negara. Sekarang kan banyak style luar negara. Murah-murah. Myanmar ke Burma mana ke 200, 100 setengah satu bahagia. Ibaing. Saya korban lah. Mana? Kat luar negara ni. Betul ke tak betul tu wallahu a'lam lah. Kita tak berani lah nak tuduh. Namun kita kata apa-apa ke kena saman pula di sini. Kita tak tahu hakikat wallahu a'lam. Tapi ada juga yang berunsurkan penipuan. Tu beribu orang ni masuk ambil bahagian korban untuk dengan dia di luar negara. Tapi yang dikorbannya hanya seekor lembu yang sama. Lembu yang sama, dia ambil gambar, letak nama. Akhir hantar ke puak ni. Ada juga lagu tu. Jadi untungnya berapa ribu untung. Yang dia habis buat beli lembu tu, berapa ratus saja. Kerana lembu di sana mungkin barangkalinya masih murah. Sebab tu satu bahagian 150, 200. Masya Allah. Masih murah lagi. Maka kadang-kadang orang kita ni, dia pilih ke sana. Keluar negara. Akhirnya orang penduduk kampung dia sendiri. Jiran tetangga dia sendiri. Orang tempat dia tinggal mukim dia sendiri. Tak boleh nak makan daging korban. Orang susah-susah lah. Orang susah-susah. Ini tak sepatutnya berlaku perkara seperti ini. Hikmat kita diwajibkan orang, kita disunatkan orang bagi mengerjakan ibadat korban ni ialah untuk memberi rasa kepada orang-orang fakir miskin akan daging tersebut.
Terutamanya ialah fakir miskin yang dekat dengan kita. Yang hampir dengan kita. Ya, dia kata di Burma pun ada ramai orang fakir miskin. Ya, di tempat kita tak ada ke orang fakir miskin. Ada juga. Maka mana lebih aula di tempat kita dengan di luar negara. Aula di tempat kita lagi. Lagi banyak duit yang kita keluar, lagi banyak pahala kalau kita ikhlaskan. Karena yang penting di dalam kita mengerjakan ibadat korban ialah ketakwaan kita. Bagaimana ayat yang Abu baca tadi, Allah Ta'ala kata, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak sampai akan Allah daging-daging korban kamu dan darah-darah korban kamu tu. Bukan makna kita berkorban tu daging hatta ke Tuhan separuh benar. Tuhan nak makan ke mana di sini. Hei, tak. Tuhan tak berhajat dengan binatang korban yang kita korban tu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi hak sampai kepada Allah tu ialah ketakwaan kita. Tu. Kita ibadat tadi tu kerana apa? Itu. Kita keluar duit beli satu ekor lembu atau satu bahagian daripada satu ekor lembu, daripada 7 bahagian daripada seekor lembu tadi kerana apa? Kalau kerana Allah Ta'ala, kerana nak membesarkan Allah Ta'ala, kerana nak memuliakan syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka korban kita tu makbul, diterima oleh Allah. Kerana orang panggil ibadat tersebut tu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka perkara tersebut menunjukkan ketakwaan dalam jiwa dia. Antara lain ialah syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ibadat korban tu ialah mengenangkan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sekali hebatnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan beristeri daripada muda lagi. Diujinya. Tak habis-habis ujian Nabi Ibrahim. Daripada muda ayah atau bapa tiri dia atau kata setengah pak saudara dia. Sebagai tukang pembuat berhala. Kita ambil hak dekat dengan korban lah. Bila dia beristeri dengan Siti Sarah, tak dapat anak sebagai ujian. Kemudian diperintah oleh Allah Ta'ala beristeri dengan seorang lagi isteri namanya Siti Hajar. Ujian bagi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sekali. Bukan senang nak madu tu. Nak sini. Sehingga diperintah oleh Allah Ta'ala bila dah dapat anak dengan Siti Hajar ni, diperintah untuk letak Siti Hajar dengan anaknya Ismail itu di tempat yang tidak ada manusia. Kering kontan. Tu ujian tu. Besar tu ujian. Agak-agak kalau kita lagu mana weh. Tinggal anak bini di rumah pun. Berasa tak sedap hati dah. Kalau tak tinggal duit ke bekalan yang cukup. Nak kalau anak minta nak makan apa. Tiba-tiba kita tak sempat nak beli makanan. Kata nak bagi makan ke anak kita. Kita keluar dah ada urusan kerja. Biasanya bapak tak lalu nak makan. Teringat ke anak minta makanan. Ni tinggal anak bini di tengah padang pasir yang kering kontang. Tidak ada kehidupan manusia di sana. Tawakal ala Allah. Pakai hati itu i'timad. Thiqatun ala Allah. Percaya pada Allah Ta'ala. Ujian. Bukan senang. Sampailah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk kembali balik ke tempat yang dia tinggal tadi. Iaitu di Makkah. Baru Nabi Ibrahim pergi. Waktu ketika mana Nabi Ibrahim diperintah untuk pergi pula. Tengok jenguk anak bini dia Siti Hajar dengan Ismail. Ketika tu balik dah Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tak kala mana balik dah orang panggil Nabi Ibrahimnya. Barulah diperintah untuk Nabi Ismail tu balik dah. Falamma balagha tak kala mana balik dah Nabi Ismail. Barulah Nabi Ibrahim tu diperintah untuk dijumpa. Hingga masa baby lagi. Tu kita semua tahu cerita tu kan. Menangis-nangis. Kerana lapar dahaga tak ada air susu. Siti Hajar pun lari daripada sofa ke Marwah. Marwah ke sofa. Sofa ke Marwah. Marwah ke sofa. Cari air. Kerana nampak macam Fata Morgana tu seperti air. Berlari-lari cari air. Rupa-rupa tidak ada airnya.
Maka di situ pun Allah Ta'ala suruh kita peringat juga. Tiap-tiap kali kita buat umrah ke haji, mesti ada sa'i. Nah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah itu ialah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita sampai sekarang pun disuruh berlari-lari anak. Nah, apa tu? Memperingati perbuatan Siti Hajar. Nah, dan disunatkan minum air Zamzam memperingati Nabi Ismail alaihissalam. Dia duduk menangis. Itu kaki dia tak atas bawah ni tubik mata air. Yang air tersebut tak kering. Sampai ke bila-bila, sampai kiamat tak kering. Nah, kalau zaman orang tua-tua kita dulu pergi buat haji umrah, lagi sedap. Air tu boleh buat balik bergeleng-geleng. Siapa ada hak menega nak bolak balik ke Malaysia ni menega air Zamzam. Pula yang ambil free buat balik menega. Sekarang ni kerajaan Saudi dia tak bagilah. Sebebas-bebasnya begitu. Mesti kena ada hak dia. Mana setiap orang tu sebotol seorang ke dua botol seorang yang boleh buat balik. Nak minum buah-buah, ke minum Mekah. Bila dah besar dah, balik dah, barulah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa. Kalau Allah Ta'ala tak perintah Nabi Ibrahim untuk pergi balik ke Mekah, tak balik. Tu. Taatnya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Siapa-siapa tengok anak dia balik dah, besar dah. Masya Allah, suka, tak boleh bayar lah. Anak pun anak yang soleh. Tak marah ke pok. Dia kata, pok apa, aku tinggal aku daripada pasir dengan mak aku dia ni. Pasal pok tak bertanggungjawab dia ada. Ini contoh-contoh yang patut kita kena ambil daripada para anbiya dan mursalin. Bila dah jumpa dah saat balik, baru diperintah boleh berjumpa dengan anak dia Ismail. Diberi mimpi pula supaya sembelih. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Fanzur maza tara. Hei anakku, malangnya aku mimpi. Mimpi para nabi ni ialah satu bentuk daripada wahyu. Mimpi kita ni boleh jadi banyaknya mainan tidur. Tu mimpi kita. Bukan semua mimpi tu mainan tidur. Ada mimpi yang benar. Tapi banyaknya kita ni mimpi kita mainan tidur. Karena kita ni boleh jadi tidur dengan tidak ingat kepada Allah. Tidur dalam keadaan berhadah. Tidur sambil duduk tengok Facebook. Dah lah tengok Facebook. Tengok Hindustan pula tu duduk gelek ni. Kabar-kabar kau raib. Lepas tu mimpi tu tak boleh makan tu. Mimpi tu tazyinu syaitan. Tapi ada juga mimpi kita tu yang benar ada. Tapi kalau mimpi para nabi, itu pasti wahyu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, bila bangun tu dia tanya selalu dah. Tanya pendapat anak dia. Nak tahu kata anak dia menjawab lagu mana. Ya bunayya, inni ara fil manami azbahuka fanzur maza tara. Hei anakku, malam aku diberi mimpi oleh Allah Ta'ala, aku diperintah untuk sembelihmu. Apa pendapatmu wahai anak? Tanya pendapat nak sembelih. Tu. Oleh kerana Nabi Ismail ni orang soleh. Tu. Moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pucuknya lahir ke Ismail. Kalau hak lain-lainnya lahir ke Nabi Ishak. Karena nantinya Siti Sarah tu ia beranak juga. Tubik Nabi Ishak. Bila dah dapat Nabi Ishak, keluar Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni lah digelar Israel. Daripada Israel inilah keluarnya anak-anak Bani Israel. Bani Israel inilah ramai hak jadi Nabi Rasul. Ilik Ismail ni tak ada. Apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Oleh kerana anak yang soleh, anak yang tidak terti deraka kepada pak dia, walaupun pak dia tinggal dia masa baby lagi, mari-mari jumpa tu dia balik besar dah. Remaja dah. Lalu jawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ya abah. Dia panggilan hak lebih manja kepada orang tua ni ialah abah. Abah.
Wahai ayahandaku yang dikasihi, lebih gitulah aku kira makna dia. Nah, kalau abi bapakku gitu je. Nah, kadang-kadang orang ni ya bila ustaz ya anak dia semua orang abi dia dah. Abi. Abi ni bapakku ya. Abi, bapakku. Oh, kasar tu. Nah, abi nak duit, bapakku nak duit. Oh, kasar tu. Kalau abah nak duit, wahai ayahandaku yang dikasihi nak duit. Kalai makna dia tu. Nah, tu. Qala ya, jawabnya oleh Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Buatlah hai ayahandaku yang dikasihi apa hak Tuhan suruh tu. Pasti mu akan dapati aku ni setengah daripada orang-orang yang sabar. Itu. Maka Nabi Ismail pun diuji. Nabi Ibrahim pun diuji. Isteri dia pun iaitu Siti Hajar pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua diuji. Ini orang panggil dalam ayat yang lain katakan balaul mubin. Balaul mubin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tak kala mana Nabi Ibrahim buat apa yang diperintah oleh Allah Taala. Bawa anak dia senyap-senyap, tak bagi tahu kepada Siti Hajar, takutnya Siti Hajar tu halal. Mak dia lain sikit ni. Bawa dengan pisau belati susuk sembunyi kok balik pakaian. Nah, piping anak dia pergi berjalan kata gini, pergi berjalan weh. Nah, pergi berjalan tu bukan berjalan saja nak sembelih anak tu. Nah, nak tunaikan perintah Allah Taala tadi. Nah. Syaitan tu duk godoh habis kan. Sebab tu kita tu kalau pergi buat haji tu ada orang panggil sunat melontar ar-ramyu. Melontar di jamrah. Ingat kan? Melontar di jamratul ula, jamratul aqabah. Melontar ni isyarat je. Kadang-kadang kalau orang bukan orang Melayu lah, kalau orang Melayu ni jenis berhalus sikit. Ini orang-orang negro, orang-orang kulit kasar tu. Sungguh dia macam syaitan tu ada betul-betul dalam lubang tu ni. Nyalepa batu jokong. Orang punya lambu lagi. Nak marahnya ke syaitan ni. Itu hanya isyarat saja. Isyarat. Kita memperingati orang panggil perbuatan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ketika mana syaitan duk goda. Supaya tidak melaksanakan perintah Allah berkorban tadi. Maka Nabi Ibrahim ambil batu. Ini orang panggil perbuatan para nabi ini menjadi prinsip bagi orang-orang yang mukmin, orang beriman pada Allah. Maka sebab itulah Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah dianya apabila buat beribadat ni, satu kali syaitan ni berupa seperti satu makhluk yang tidak pernah dilihat. Mana? Besarnya duduk di atas singgasana. Duduk atas langit. Lalu menyeru kepada Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir. Hei Abdul Qadir. Al-yaum sekarang hari ini ni. Aku halalkan apa yang haram sebelum ni kepada kamu. Tu lalu Syekh Abdul Qadirul Jalani ambil batu kok. Melempar ke atas. Hoi menata syaitan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Melempar ke atas. Dia kata, macam mana mu boleh tahu aku syaitan? Tu macam mana mu boleh tahu aku syaitan? Jawab Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani. Bagaimana boleh Allah Ta'ala merubahkan syariatnya? Apa yang telah diwajibkan, apa yang telah dihalalkan, kemudian ditukar menjadi haram ataupun tidak wajib dan sebagainya. Maka ini dalil yang nyata menunjuk kata kamu tu ialah syaitan. Kesenang lagu tu. Timbang neracanya ialah syariat. Mudah. Tengok syariat betul ke tidak? Bila sebut kata syariat ni masuklah akidah. Akidah juga adalah satu daripada syariat. Bahkan itu syariat yang besar. Dia panggil fiqhul akbar. Akidah ni fiqhul akbar. Fiqh yang besar. Maka sebab tu tak boleh kita buat perkara tu main-main. Kalau bila benda akidah tak boleh buat main-main. Ini banyak perkara-perkara yang
dibuat kekeliruan dalam masyarakat. Nak benda akidah. Orang yang bercakap ni bukan pakai seluar jeans, soyok lutut, pakai subal bertindik, rambut warna-warni, warna pelangi. Kalau hak lagu tu cakap, tak ada belik dah. Orang tengok depan tu orang, gila mana tahu cakap ni. Tapi hak ni berserban, berjanggut, berjubah. Ni sakit ni. Pening masyarakat jadi. Nah, ada yang berceramah, dia kata Tuhan ni buat makhluk dengan sekali kun saja. Kun, siap semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya sahaja khijai Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala berkehendak nak buat sesuatu perkara, maka dia kata kepada sesuatu tadi, jadi, maka jadi. Lalu disyarah kepada orang kampung, Tuhan ni buat makhluk dengan kata, kun, siap. Habis dah, siap. Kita mak kita sama tua belaka. Siap dah. Cuma wak keluar tu satu-satu. Tu jadi tak sama tua jugalah. Wak keluar sasa. Nah. Ni sesat belaka ni. Nah. Akidah sesat. Ada juga yang mengatakan Tuhan buat tu tidak sekali kong, banyak kali kong. Setiap kali Tuhan nak buat, kong. Kalau air hujan tu banyak ritik tu. Kong. Banyak kong Tuhan sebut. Semua ni karu. Bukan seperti tu maksud ayat Quran. Jangan main-main. Ayat Quran ni tak boleh kita nak reka sendiri tafsir dia. Tu ayat Quran. Ustaz masih percaya ayat Quran ke? Siap dia tanya kan. Ayat Quran tu betul. Syarahamu tu salah. Ni. Tuhan kata si hijai Tuhan ni mudah. Seolah-olah kalau Tuhan nak buat gapo, Tuhan kata jadi maka jadi. Seolah-olah nak menggambarkan mudahnya hijai Tuhan. Bukan setiap kali Tuhan nak buat gapo-gapo tu Tuhan kata kong, bukan. Buat ni bukan dengan sifat kalam. Kong tu kalam. Allah Ta'ala buat dengan bersepakat di zat yang sifat kudrah. Kita tu sebab tu kena mengaji sungguh ilmu tauhid, jangan buat kau main-main, jangan. Tokar jadi pening tak tahu hijai sifat mana. Tuhan buat makhluk dengan sifat kudrah. Kalau kita kata Tuhan buat makhluk dengan sekali kong, siap semua sekali, lepas tu langit bumi lagu mana? Tuhan kata dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ard. Apa? Allahul ladzi khalaqas sama fi sittati ayyam. Allah buat langit bumi ni pada 6 hari. 6 hari nak kau? Tadi kata sekali kong Nah, kau panjang kong tu. Kau 6 hari kun bawa usia tu. Hai, kalau kita buat kepala otak kita sendiri faham Quran ni, jawabnya orang-orang Kristian pun boleh petika. Kata entah kata Bible je bercanggah. Quran pun bercanggah ayat. Ayat ni kata buat dengan kun. Ni kata 6 hari yang buat langit bumi ni. Mana salah betul. Kalau kun bukan 6 hari, sekejap berapa saat aja kun. Siap. Ini 6 hari. Hak mana salah betul. Jawabnya, kun tu bukan Tuhan buat. Kun tu Tuhan kata. Nak fahamnya ginilah. Orang kata kita, Ustaz, kita ni susah nak buat pondok ni sebab apa? Sebab tak ada duit je. Kalau kita ada duit, 10 juta orang bui kita lebu. Kalau ada duit 10 juta ni, barang kehendak bagai jadi. Tengok orang cakap. Cara orang cakap. Bagai kehendak bagai jadi. Cuba. Wis saya 10 juta. Saya pun nak pondok. Siap selalu gitu. Bagai kehendak bagai jadi gitu. Benar-benar lagu tu. Kayak gitu. Bagai kehendak bagai jadi tu nak menggambarkan betapa mudahnya benda hak kita nak kalau kita ada duit. Bukan bila ada 10 juta, siap selalu dah pondok. Nak buat pondok, ada 10 juta, siap selalu. Bukan senang. Kena upah kontraktor, arkitek, gapo, kena submit plan ke PBT, lulu, kau tak lulu, buat bangunan atas tanah ni. Kena masuk elektrik, kena masuk air, kena beli barang kakah nak buat apa. Bukan senang. Bukan 10 juta ada, bagi kandak, bagi jadi. Pak, ada 10 juta, saya nak pondok, seru, siap dah. Gitu. Lagu tu. Patut ayat kata lagu tu. Nak gambarkan betapa mudah benda hak kita nak. Kenapa Lagu tu.
Bukan maksudnya bila kita nak tu jadi selalu. Ada juga hak bisyarah dia kata. Nah, ni hak jenis-jenis orang panggil konon-kononnya sufi-sufi lah ni. Tasawuf-tasawuf. Padahal bukan tasawuf. Fardu ain pun tak lepas. Nah, dia kata Allah Ta'ala ni maha kuasa para hadirin semua. Kuasanya Tuhan, Masya Allah. Hebatnya Tuhan. Tuhan boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar ni. Betul. Masuk dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, roh Sayyidina Abu Bakar ni juga masuk dalam tubuh apa? Sunan Gunung Jati. Roh Sayyidina Abu Bakar ni juga masuk dalam pembantu Imam Mahdi. Jadi tubuh tu banyak. Juta ke, 10 ke. Tapi roh satu saja ya. Roh Sayyidina Abu Bakar. Astaghfirullahalazim. Ini akidah Ismailiyah, Syiah, Batiniyah. Jangan main-main. Orang panggil akidah tanasukhul arwah. Intiqalul arwah. Berpindahnya roh. Nah, Allah memang maha kuasa. Tak ada siapa dia kata Tuhan tak maha kuasa. Kalau kata Tuhan lemah, kafir lah orang itu. Tapi berkuasa Allah Ta'ala tu pada perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin. Perkara yang terima sungguh, terima tidak. Terima ada, terima tak ada. Adapun roh yang satu masuk dalam tubuh yang banyak. Ini bukan mungkin. Ini mustahil. Nah, pertama yang menyebabkan orang yang beriktikad tanasukhul arwah mempercayai akhirat tak ada. Kenapa? Roh ni berpindah-pindah. Siapa ke bila-bila tak tahu. Nah, mati tubuh ni, masuk tubuh itu. Masuk tubuh itu. Masuk tubuh. Siapa bila-bila tak ada akhirat. Itu kafir je lah. Jelas. Ataupun dia kata ada syurga, ada neraka. Tapi di bangkit akhirat esok hanya roh, tidak dengan jasad. Nampak tak? Karena kalau bangkit dengan jasad ada 5, roh ada se. Nak bangkit lagu mana? Okey, mula-mula bangkit, roh Sayyidina Abu Bakar dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar. Tuhan pun hisap. Okey, cukup. Selesai. Mati Sayyidina Abu Bakar. Roh Abu Bakar tu masuk pula dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Hidup pula Imam Ahmad bin Hanbal. Hisap. Mati Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu, roh tu masuk pula dalam tubuh Sunan Gunung Jati contoh. Sunan Kalijaga ke berapa. Lepas tu, mati pula. Roh tubuh 5, 10 nah. Tak terima dengan akal tu. Akhirnya, roh saja bangkit. Tubuh tak ada. Tubuh jasad hancur. Dimakan tanah, dimakan bumi. Ini akidah falasifah yang dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan fuak falasifah. Sebab apa mereka falasifah tu ingkar 3 perkara tadi padahal sabit dengan dilalah qat'iyah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pertama, ilmu Allah dengan secara detail. Kata falsafah tidak. Ilmu Allah hanya tahu umum saja. Ilmun bijuz'iyyin. Hudusu awalimi, baharu alam. Falsafah kata tidak. Alam ini qadim, sedia kala. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Kita dibangkit dengan jasad setelah mana dulunya kita sebagai mayit, bangkai saja. Ditiup sangkakala yang kedua, kita bangkit balik dengan jasad kita. Kata falsafah, tidak. Kita dibangkit hanya dengan roh sahaja. Maka kafir falsafah. Jangan main-main. Ini akidah ni. Sekarang akidah. Macam mana seorang yang berjanggut, berserban, dipanggil ustaz, dipanggil syekh nah, oleh anak-anak murid. Tapi boleh cakap perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni. Bahaya. Maka menjadi tanggungjawab. Nah, orang yang mengetahui kena perbetulkan. Kena betul. Betul tu ustaz, gilah jumpa. Semua nak suruh kita pergi jumpa. Nak jumpa siapa? Orang hak jahil lah kena jumpa orang lain. Gitu kalau kecak kasar gitulah. Nah, okey kita pula kena pergi jumpanya. Dia hak buat kacau, kita pula kena pergi jumpa. Tak betul itu. Hak betulnya dia hak kacau tu mari jumpa dengan orang hak jiwa tenang. Jiwa kacau tu orang panggil tu. Nah, jiwa kacau. Maka alim ulama kita kata orang yang berakidah dengan akidah tanasukhul arwah, intiqalul arwah, fahuwa kafirun. Kafir orang ni. Jangan main. Nah? Tu jangan main-main. Nukaffiru liman qala bitanassukhil arwah, bintiqalil arwah, fahuwa kafirun li'annahu
li'anna fihi inkarul ba'ts. Katanya Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari, ulama ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan akidah berpindah-pindahnya ruh dalam jasad yang berlain-lainan. Kerana apa? Kerana akidah yang seperti ini ada padanya itu ingkar dengan hari kiamat. Nah, salah satunya walaupun dia tidak niat untuk ingkar hari kiamat, memang dia tidak katalah kiamat itu tak ada. Tapi tanpa dia sedari, dia telah mengiktikadkan ruh tadi itu tidak berjumpa dengan nikmat kubur. Soal muka nakir dalam kubur. Tak jumpa. Dah bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, ruh dia tu masuk di tubuh orang lain. Bila masuk muka nakir nak tanya, nah, meninggal pula tubuh ni. Ruh dia masuk tubuh orang lain pula. Tak kena tanya semua. Apa dah? Tu. Nah, makin mana ajaran lagu ni? Tak betul ni. Majlis agama kena ambil tindakan lah benda-benda lagu ni. Nah, tapi bukan majlis tempat kita, tak ada arah. Tempat negeri orang lain. Nah, jadi kita pun kalau jumpa benda-benda lagu ni, berhati-hati. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Seperti yang disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Nah, yang disyarah oleh Mulla Ali Al-Qari rahmatullah alaih, bahawasanya akidah tanasukhul arwah ialah berpindah-pindah ruh dalam jasad yang berlain-lainan. Ini akidah yang dikafirkan dengan secara putus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sama ada dia ingkar hari kebangkitan atau dia tidak ingkar hari kebangkitan, tetapi dia ingkar bangkit dengan jasad. Hanya roh saja yang bangkit. Dua-dua ni kafir. Jangan main-main. Nah, itu. Mana tajuk korban masuk bak akidah pula dah. Lagi channel. Nah. Tak ada arah lagi channel. Moga bidang kita bidang akidah sebenarnya. Bukan bidang bak fiqh gini. Kalau bak akidah insya-Allah. Nah, bolehlah. Nah, itu kalau bak fiqh gini sudah ke kecek bak fiqh pun. Pergi ikut akidah. Nampak mana? Tak ada arah lah. Nah. Ini nak cerita kata tadinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam apabila digoda, dihasut oleh syaitan, maka Nabi Ibrahim tak tinggal perintah Allah Ta'ala. Ia lepas batu puk syaitan. Akhir sampai kita lah ni pun kali giwak kerja haji, disuruh peringat. Nah, lepas ar-ramyu melontar. Bila dekat-dekat dah Nabi Ibrahim alaihissalam nak sembelih anak dia, wa nadainahu ayya Ibrahim. Bila dekat-dekat dah lalu bunyilah firman Allah Ta'ala, "Hey Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Sungguhnya benar-benar telah benarlah mimpi engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan balas baik kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Nah, jadi ujian daripada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala tidak tahu Nabi Ibrahim bagaimana hebatnya keimanan dia. Allah maha mengetahui. Tapi ujian ini sebagai nak menzahirkan kepada kita umat kehebatan teguhnya iman Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, supaya kita ambil contoh, tauladan. Nah, itu. Maka kerana itu sampai sekarang pun kita disyariatkan setiap tahun memperingati orang panggil apa? Ujian yang telah diuji oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu berkorban. Tapi kita tu bukan suruh sembelih anak lah. Nabi Ibrahim pun bila dekat-dekat nak sembelih, Allah Ta'ala tukarkan dengan kibash. Nah, tu kibah tu Ibrahim. Mu sembelih tu lah. Nah, rasanya mu tu setengah daripada orang yang benar-benar orang yang berbuat baik. Taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Para hadirin sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berkorban ni banyak. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lainnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam, hadis riwayat daripada al-jamaah, banyak di kalangan ulama-ulama hadis riwayat hadis ni. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda,
Ma amila banu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Ma amila banu adama. Tidak ada amalan anak Adam yauman nahri. Pada hari raya. Jadi sebab tu hari raya Idul Adha, sunatnya awal. Maya raya tu awal. Nah, tu ia tak sama seraya yang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sunatnya pelewat. Tempat kita ni tak tahulah lagu mana. Kalau di kapung bini ama, masuk mau raya kapung bini ama. Di Terengganu tu, dia tak kira. Idul Adha, Idul Fitri, awal semua. Nah, ia kena ada beza lah. Kalau Idul Fitri, sunat pelewat. Sunat makan dulu sebelum nak pergi maya raya. Nah, sebab apa Idul Fitri ni sunat pelewat? Kerana apabila selesai je khatib berkhutbah, habis raya. Tak ada raya. Habis. Habis dah. Sebab tu khatib tu turun daripada khutbah. Duk takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri. Idul Fitri tu. Nak takbir sebelum tu. Sebelum khatib naik berkhutbah. Selesai je khatib khutbah, habislah raya. Tak ada. Tu Idul Fitri. Nah? Sebab apa? Sebab tak nak kita ni berasa kita ni suci terlalu lama sangat. Nah, 30 hari ni. Nah, 1 bulan Ramadan ni duduk mujahadah lawan nafsu. Pak, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kesucian diri, kebersihan jiwa, kebersihan rohani. Lepas tu rasa bersih tu jangan duduk lama sangat. Terus pula. Bermujahadah. Itu hikmahnya. Cuma apa? Raya Idul Fitri, sekejap je. Cuma tempat kita je lah sebulan. Saya kata sebulan puasa, sebulan lah raya Ustaz Weh tu ni. Nah, 1 bulan berpuasa, 1 bulan juga raya. Sana sini apa hal, baru selesai. Habis dah apa hal? Kenduri kahwin pula. Ni. Backward semua buat kita. Tu. Tapi kalau Idul Adha, Idul Adha sunat berawal. Sebab apa sunat awal? Kerana lepas ni kita nak sembelih lembu ni. Kerja berat juga sembelih lembu ni. Nak sembelih binatang korban ni. Kena lembu-lembu hak liar pula tegak. Orang hak tak pandai nak berjinak tegak. Berjoging dia dengan lembu tu. Berambak pula. Berlomba lari dekat sini. Macam-macam urusan pula masyarakat. Maka sunat awal semaya raya Idul Adha. Lepas mai raya tu boleh lagi nak takbir. Boleh lagi yaumut tasyrik. 3-4 hari lagi boleh takbir raya. Jangan duk bimbang. Tu lagu tu. Lepas mai raya tu baru sunat pergi makan. Belum nak sembelih lembu. Makan dululah. Wi kagak sikit tubuh nak beramak dengan lembu ni. Tu kan. Kadang-kadang benda gini kita tak jaga tu. Pihak-pihak masjid pun bukan sinilah. Tempat lain. Ya kira awal semua. Tak ada kira gaya apa yang penting awal. Pukul 8 maya dah. Laju. Biar ada beza sikit lah. Idul Adha awal. Sebab apa? Nak sembelih lembu pula ni. Kena pula sama masjid tu 10 ekor, 20 ekor. Siapa nak buat kerja? Berawal. Kalau Idul Fitri, lewat. Sebab apa? Habislah gaya. Tak ada dah. Sepatutnya gitu. Sebab tu kalau raya di Mesir, jerit menangislah kita. Memang sungguh. Lepas maya raya habis, pejabat pun buka macam biasa. Kita pelajar-pelajar Malaysia, awak hiburan lah. Rumah terbuka, rumah negeri ni. Nampak macam suasana raya di tempat kita Malaysia. Arak ada. Idul Adha, meriah. Tempat dia, Idul Adha, meriah. Orang fakir miskin tak suka sungguh lah. Daging uta, daging, bagi-bagi. Kita dah. Idul Adha, supaya malah raya lah. Kalau boleh tak ada raya pun tak apa Idul Adha. Kita balik buat kita. Raya Idul Fitri ni ke? Allah, radio tu. Lepas syawal ni ada lagi main lagu raya. Kata gila tak gila. Semangatnya Idul Fitri ni. Dah ada arah lah. Jadi Nabi kata tidak ada amalan anak Adam pada hari raya. Ma'amila benu Adama yauman nahri. Tidak ada satu amalan yang diberamal oleh anak Adam pada hari raya. Satu amalan ahabba ilallah. Yang terlebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Min hiraqati damin. Lebih daripada menumpahkan darah. Iaitu udhiyah. Ada. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya korban.
Maka sebab tu kalau kita ada duit lebih, korban. Nak seekor terus. Ekor lembu terus. Kalau boleh. Kalau boleh jadi wajib korban tersebut. Mana wajib kita tak boleh nak makan lah. Tu kita kena bui belakang. Dia wajib ni sama ada dengan nazar. Ni lah. Nazar lagu mana? Dia berlafaz lillahi alayya. Ada. Lillahi alayya. Kerana Allah wajib di atas aku. Itu. Atau alayya an udhiyata bihadhihi syati. Wajib atas aku korbankan dengan ini binatang. Jika tu wajib. Nazar dia panggil. Wajib dengan sebab nazar. Ataupun wajib dengan sebab ta'yin. Ta'yin ni tentu. Tentu. Contoh lagu mana? Orang tanya lembu buat apa tu, Mak? Kita kata, nak buat korban ni. Nak buat korban lah ni. Hadhihi udhiyatu. Ini korban aku. Ni, kita kata, lembu nak buat korban ni. Ataupun ja'altuha udhiyatan. Ni aku nak buat korban ni. Kita kata lagu tu. Maka ketika tu korban kita jadilah udhiyah yang wajib. Korban yang wajib, dia kata. Harelah kita makan bila korban yang wajib. Tak boleh. Jaga-jaga tu. Kadang-kadang kita tak perasan tu. Tu nak orang hak seekor lembu lah. Kalau hak gia ni, tak payah juga nak jadi wajib. Ni. Sebab nak tunjuk, tu lembu saya nak buat korban. Bukan saya seorang. 7 orang. 7 gia. Hak ni, seekor lembu dia seorang. Orang tanya lembu nak buat apa tu? Ja'altuha udhiyatan. Aku nak buat korban tu. Bila kata lagu tu je, wajib. Korban tu jadi wajib. Bila wajib, haram makan walau satu mulut. Wajib disedekah semua sekali. Maka jangan ta'yin. Jangan ta'yin. Pas lagu mana jangan ta'yin? InsyaAllah. Gitu. InsyaAllah belakang tak ada tak jadi ta'yin. Nak buat korban ni insyaAllah. Tu tak ta'yin gitu. InsyaAllah. Jika diizin oleh Allah Ta'ala. Ataupun nak buat korban sunat ni, sebut selalu dah sunat. Tak jadi ta'yin. Kalau kata nak buat korban ni, tu orang panggil itlaq. Al-lafzu iza utliqa insarafa ila fardil kamil. Lafaz ni bila itlaq ni mana sebut dengan mutlak. Udhiyah, korban. Tidak dikait sunat ke tak, maka kembali hak lebih sempurna, hak paling lengkap sekali udhiyah ialah udhiyah yang wajib. Itu dah. Baik. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah. Dan pastilah binatang korban kita tu akan datang pada hari kiamat biquruniha dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha dan dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya. Itu. Wa innad dama dan sesungguhnya darah korban yang kita jatuhkan, kita korbankan tadi, la yaqa'u minallahi ta'ala, jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala bimakanin. Sebelum daripada jatuhnya binatang, qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum bahawa jatuhnya binatang tersebut di atas bumi, fatibu biha nafsan, maka baikkanlah diri kamu dengannya dengan binatang korban. Jadi Nabi cerita kata, akhirat esok binatang korban ni akan dibangkitkan dengan segala bulu-bulu kuku dia semua sekali. Dalam riwayat lain dijadikan kenderaan kita pula akhirat esok. Tu. Tapi kenderaan lagu mana tu? Okey, kenderaan lembu tak ada kau for share Ustaz. Ada tu ni. Jangan fikir lagu tu lah. Namanya kenderaan lembu tapi laju tak laju tu Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui nak sapa kepada masyarakat tu laju setara mana. Jangan buat gambar lembu dunia. Memang slow lah. Jalan gitu je. Lembu akhirat ni. Lajunya wallahu a'lam. Sepantal. Kalah lah fosya-fosya ke apa tu lembu jini, kerbau jini. Kalah habis. Nak badi lembu, hak kita korban lillahi ta'ala untuk akhirat. Kita ni kalau ditiup sangkakala yang kedua, kalau mati di kawasan Masjid Umbudiah ni, nak balik sini. Nak jalan ke mana nu? Pada Arafah nu jauh. Nak balik patah tak boleh ni. Naik kat halau. Piak. Jalan lagi. Orang tak cara dah, tak sigaret-gerak ke apa tak ada. Nak order gerak jauh hangat ni melekat letih kot nak berjalan. Tak ada. Masing-masing nafsi-nafsi.
Ah, jadi kalau kita lillahi ta'ala wa korban, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kenderaan kita untuk jalan akhirat esok. Siapa pada mahsyar. Ha, naik ke apa kata lembu jini. Mula korban lillahi ta'ala. Alhamdulillah tu hawi lembu jini sekarang. Nah, tu lagu tu. Jadi korban tadi belum darah dia tu jatuh di atas tanah. Belum orang panggil apa? Lembu tadi binatang korban tu rebuh atas tanah. Darah dia tu mengalir dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Nabi kata fatibu biha nafsan, maka bereloklah dengan binatang korban tadi akan diri kamu. Cari hok molek-molek. Ya kita ni nak buat korban ni cari hok kuku. Oh ni murah sikit ni. Oh, jangan lagu tu lah. Hok nak buat makan hari-hari ni tak ada salah hok tak molek pun eh. Hok nak buat korban ni biar hok molek, hok comel, hok mahal. Nak 7,000 sekor. Oh, dah tu ni. Oh, 6,000 sekor. Oh, baru ya. Dah, 8,000 sekor, 10,000. Nak gemuk-gemuk, sehat-sehat. Tu baru tu. Kerana ni ibadat. Bukan asal berkorban, bukan. Tetapi bila ibadat, para hadirin semua, mestilah kita kena mengaji. Jangan semata-mata kita buat kerana sudah menjadi adat tempat kita buat lagu ni jangan. Kena mengaji. Antara lain, perkara-perkara yang kurang orang panggil di titik berat di kalangan kita lah. Kalau buat korban 1 ekor lembu 7 bahagian. Iaitu, sebelum kita nak akad untuk beri sedekah ke, untuk beri hadiah ke, kalau di dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, oleh kerana 1 ekor lembu tu kita bagi 7, ya lembunya, lembu uta kalau kambing tak boleh 7 bahagi kambing tu seorang lah. Mau kambing pun, biri-biri pun 7 bahagi aja. Lembu kubau boleh 7 bahagi. Bila kita bagi 7 bahagi, maka sebelum daripada nyata jelas bahagia masing-masing, setiap juzuk daging tu bersyarikat, bersekutu milik 7 orang. Ini kadang-kadang orang kita tak ambil cermat ni. Ibadat kena cermat. Bila sembelih, lapah daging ke apa, lapah kulit ke apa, kerak-kerak daging lapah ke apa siap, semua tu duduk stokor, setambung lagu tu. Kalau seka untuk sorga tak ada hal lah, selesai lah. Tanya ni, siap dah ni. Bagaimana weh? Bagi ya. Amun nak ambil sikit. Selesai dia boleh setuju. Sebab apa? Hak dia seka. Seka ni hak dia sorga. Apa tak? Adapun kalau 7 orang. 7 orang ni 7 gi setiap juzuk urat daging tu ada pemilik 7 orang. 7 penama. Ni ada tak orang cerita perkara ni? Dulu ni ada dah deh. Ada dah. Jadi bila kita nak nyata orang panggil hak milik 7 gi kita kena bagi dulu 7. Tak dulu. So memang lambatlah sikit. Ayahlah. So 2 3 4 5 7 nyata. Tak ni nama orang tu, nama orang ni, nama orang ni, nama orang ni. Sama ada tuai hak gerbes dia ada atau dia wakil. Bila dah nyata dah hak milik masing-masing, baru dia boleh setuju. Ni hak hamba ni. Dia ambil nak sedekah, hak ni nak masak dulu, hak ni hamba nak ambil sikit, nak sedekah kau orang nak uji, pasai-saing kau ke apa. Baru dia boleh setuju. Engkau nyata dah hak ni, hak bahagia dia. Kalau hak duk setambung tadi, ambil lah tu. Hak hamba ada tu, hak mana? Hak demo. Itulah dalam banyak-banyak tu ada tu hak hamba tu. Tak hak mana sah? Hak tu setambung tu, hak siapa dia? Adalah tu hak hamba ada dalam tu. Hak mana sah? Hak demo, hak ni. Adalah tu, hak mana-mana tu ada ambil je. Jangan. Kita ambil tu hak orang tu. Ni kena cermat dalam buat amal ibadat. Kita nak suruh orang ambil tu biar hak kita. Boleh ke? Orang pergi rumah, orang mari minta beras rumah kita. Kita kata, pergi ambil beras rumah jiran saya dah. Beras apa? Tak apa, pergi ambil rumah jiran saya, tak apa. Jiran saya. Ada saya juga situ ni. Pergi ambil apa beras. Mana boleh? Beras rumah jiran kita, hak jiran kita. Walaupun ada nama kita situ. Jiran saya. Beras tu hak kita ke? Tak, hak jiran kita tu. Jangan buat halal tak tentu kali tu. Kalau nak ambil beras boleh. Ambil beras
saya. Tu baru hak nyata. Kita nak perhala ni perhala hak kita bukan perhala hak orang okey. Sama juga. Dalam bab gerban ni pun sama. Sebab tu kalau gerban tutup guru kitanya dia jaga sungguh hak tu. Sudah sembelih gapo lapah gapo daging, dia bagi dulu 7. Nyata bahagia 7 dia baru dia tanya tu hak gerban atau wakil dia ada situ. Telefon boleh. Nyata dah ni bagi demo ni. Demo nak suruh masak dulu kalau ke mana ke. Ambil masak dulu. Sipai sikit kawan nak bagi. Baru nyata ni hak dia. Ni hak Mamat. Ni hak Soleh. Ni hak Zaid. Ni hak Zainab. Ni hak Aminah. Baru nyata. Kalau duk stop lagu tu, hak Zaid pun ada, hak Mamat pun ada, semua berkongsi setiap urat-urat daging tadi. Dia nak peralah hak siapa? Ni. Jadi ibadat ni, korban ni ialah ibadat. Bukan suka-suka kita nak makan daging pagi. Kalau hari-hari. Hari-hari makan daging kan tu. Ni. Boleh beli daging banyak je. Berapa kilo nak beli? Ni ibadat. Maka bila ibadat, kita kena buat mengikut aturan dia. Tak boleh suka-suka. Saya tak berapa minat mana nak rokok dulu ni Ustaz. Saya sujud dulu. Baru sedap. Boleh gitu Tak boleh. Mengikut aturan dia dah kena rokok dulu. Kena tidak. Baru boleh sujud. Kita duk nerak terus. Saya tak berapa boleh mana sujud ni. Sakit pun saya. Duk tunggil lagu tu. Baik nerak terus Ustaz. Senang. Tak boleh. Kena sujud. Itu aturan dia. Sama juga berkorban ni. Walaupun dia tak ada takbir, tak ada tahiyat, tak ada salah. Tapi ada aturan dia. Bak halal haram. Kerana ni bahagia halal haram ni. Bahagia hak hakku adamiyin dia bagi. Hak anak Adam. Kalau hak Allah Ta'ala lebih ingat. Kalau hak anak Adam, jangan. Hak Allah Ta'ala dia bina di atas tasamuh. Sebab tu kita tak mampu berdiri. Boleh semaya duduk? Boleh. Tak mampu duduk? Boleh menyenggeng? Boleh. Tapi kalau hak anak ada, kita nak perhala hak orang tak tahu halal ke tak lagi. Boleh? Tak boleh. Jadi kalau kita nak memperhala, halal hak kita. Bila kita nak halalkan yang kita punya, kena nyata hak mana bahagia daging hak kita. Ni hak saya. Okey, barulah. Ini ambil. Buat masak dulu. Tanya orang nak makan apa ni. Ada ni. Ini nak bagi kau orang fakir miskin. Ini saya nak ambil taruh makan sikit. Dan sebaik-baik afdal orang yang berkorban tu makan ialah hak berbentuk organ dalaman. Hati, jantung, itu afdal. Afdal. Mana banyak pahala. Tapi kita tak boleh hak tu. Ni. Tu hak korban tu, hak gomo daging usir. Hak daging hak lembut-lembut dia dulu gomo. Dak jadi tu. Daging hak lembut-lembut sedap-sedap tu bagi fuqara wal masakin merasai. Itu kalau korban sunat. Sunat dibahagi 3. Sedekah fuqara wal masakin, hadiah kepada orang yang sama-sama setara yang kaya-kaya, dan kita sunat makan juga sedikit. Yang terlebih afdal ialah makan yang berbentuk organ dalaman, seperti hati, jantung, limpa dan sebagainya. Kalau korban wajib haram walau satu mulut, wajib disedekah habis licin. Itu. Jadi ambo rasa boleh deh setakat tu deh. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ni memberi sedikit sebanyaklah pengetahuan bagi kita. Cuma satu lagi. Upoh tukar jemlah ni pun jaga-jaga. Jangan. Ni upoh untuk orang tolong jangan. Dia tak boleh daging korban ni nak upoh-upoh. Kalau nak buat ngupah, beli daging lain. Upah. Atau bayar siap-siap dah. Ini untuk upah. Orang awak buat kerja sembelih. Kerak daging ke apa ni upah. Ataupun beli daging asing. Jangan daging korban tu. Adapun daging korban tu kita bagi ke tukar jemleh. Sebagaimana bagi kepada orang lain juga. Itu tak apa tu. Bukan niat nak bagi ngupah dah. Boleh lah. Ambo tulus sembelih ni letih. Ambo ni. Jangan gitu, jangan. Upah lah. Upah ni duit. Nak berapa? 1,000. 2,000 tak cukup lagi. Ni jangan. Ni daging ni untuk sedekah. Bukan ngupah. Lain kan tu. Sedekah ngupah. Ini pun kena cermat juga. Kadang-kadang orang kita ada juga gitu. Dia sendiri tak pandang nak malah. Bukan tak pandang. Malah ya sebenarnya. Banyak duk bawa pisah duk cekal. Banyak mulut pada buat kerja dah tu ni. Tu ambil tu. Berdengar dah. Pisah tak kena darah sikit. Banyak mulut pada buat kerja. Malah ya sebenarnya. Lepas tu,
Nanti sudah siap. Ni ambil demo sikit, demo tolong buat dia kan. Ngopoh nah. Salih, jangan. Nak ngopoh duit asyik. Atau beli daging asyik. Nah, daging korban jangan dijadikan upoh. Tapi dijadikan sedekah atau hadiah. Jangan jadi ngopoh. Jadi yang merasa itu saja perlu disentuhnya. Perkara ni kalau kita nak lebih lanjutnya, kita kena mengaji satu kitab dia lah. Kalau ni luah sangat. Ahkamul udhiyah ala mazahibil arba'ah. Pak mazhab tu. Wah, mazhab kita Syafi'i pun pening dah nak ngaji dia ni. Kalau biasanya kita bab korban ni kita mengaji kitab Sabilal Muhtadin kalau kita Jawi. Kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Banjari itu dalam bab udhiyah masya-Allah sangat terang dan jelas ya hukum yang disebut dalam kitab udhiyah. Jadi ibadat jangan kita buat dengan sia-sia. Ibadat mesti didasari dengan ilmu. Kalau kita nak lebih lanjut lagi kita kena mengaji. Maka adakah korban tu kepentingan atau galakan? Jawabnya dua-dua sekali. Penting pun penting dan digalak pun digalak. Memang digalak ke? Syarak menggalak ke? Banyak hadis kalau nak baca ni digalak ke kita berkorban. Penting? Ya, sangat penting. Bahkan dalam mazhab kita, tak sebut lagi hak mazhab kita Syafi'i hukum dia ada ni. Untuk baca mazhab lain. Mazhab kitanya udhiyah ni sunat aini. Sunat aini satu kali dalam seumur hidup dia. Bagi mereka yang berseorangnya lah. Orang bujel siapa ketua. Sunat aini atas dia. Sekali seumur hidup. Dan sunat kifayah. Kalau dia ni berkeluarga. Jadi satu keluarga. Kalau dia seorang telah mengerjakan ibadat korban. Maka gugur kesunatan tu di atas ahli keluarga dia satu rumah dengan dia lain. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau dia bujel siapa ketua, siapa kemati, bujel, sunat aini. Sekali, cukup pada seumur hidup. Itu hak dalam mazhab Syafi'i. Tapi sunat ni jangan kata jah lah. Kita memang, gitu saat dihukum dia. Sunat jah. Abahmu sunat jah. Sunat ni bukan jah. Sunat ni nah. Sunat nah. Tu lagu tu. Ni jah. Jangan jah gitu dah ni. Sunat ni nah. Kok kita nak buat, kata saya buat tu suku kuasa. Kena kata sunat. Nah. Ibadat korban ni sunat nah. Lepas tu apa mu tak buat? Aku tak ada duit. Tak ada. Aku ada banyak duit tapi malah saya. Malah lah Jangan, sunat jah. Jah ni tahkir dia panggil. Memperlekeh. Jah, tahkir, hina macam sunat je jah. Itu. Jangan jah gitu. Selalu dah soalan boleh. Tak ada. Baik. Betul? Ia wakilkan kepada pihak masjid lah. Tak ada masalah. Kalau wakil pihak masjid lah kena betul-betul mengurusnya. Tak ada masalah. Kalau dia wakil dah gitu. Betul? 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 Tak ada masalah. Berwakil tak ada masalah. Cuma orang wakil kena wak molek lah. Jangan wak molek. Betul? Betul? Pasti? Tidak. Dia kena orang ada ilmu. Betul? Buat makan selalu. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kalau tadi dia wakil ke masjid dah semua 7 orang tu dia tak hadir belakang. Ya, teruslah orang masjid. Atau itu atas kebijaksanaan orang masjid lah.
Bagi ya. Betul. Hmm. Boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya bagi ke fakir miskin tu daging yang fresh. Bukan masuk gulai ke apa. Daging yang fresh. Daging yang daging asli. Kalau dia nak jual balik atas dia belaka. Kalau dia kita bagi hok masuk dah sejak gapo hok tu, kita makan dah lah. Apa tu? Wajib. Dah. Hmm. Tu. Orang panggil kita tak sah, sah tu sah berkorban. Cuma berdosa kita. Berdosa kita. Sah tu sah. Sah tapi berdosa. Tu biasa berlaku gitu. Ibadat tu sah tapi berdosa. Macam gitu. Macam orang semaya tapi curi kain waktu tu aurat. Semaya dia sah tapi berdosa dia guna kain haram tanpa izin. Tu. Macam dia kan? Ibadat dia sah dah. Tapi oleh kerana dia tak bagi langsung ke fakir miskin, maka buat pupuk kaya dia. Fakir miskin makan selok mati kira gitu. Ibadat dia sah tapi dosa dia sebab tak bagi kepada orang wal masjid. Pihak mengurus dah. Pihak mengurus. Jadi kalau orang korban tu dia serah duit dah, nah, pakai orang masjid urus lah, hamba balik kapur tak ada sini. Ni contoh banyak kan lagu tu. Nah, atas kebijaksanaan pengurusan di masjid lah. Bagaimana nak buat kapur itu sebab dia tujuh orang itu pakai seruah pelaka selalu dah. Dia orang pun tak ada dalam pengurusan. Ha. Tu pula pada pengurusan masjid lah. Tu pula pada pengurusan masjid. Oh, berkelahi. Ekor. Oh, jangan. Tu ekor sedap tu. uh, betul. Betul. Uh, uh. Ah. Ya, ya, ya. Boleh. Ya. Uh, yang penting daging ya tak? Uh, hmm. Ya. Okey. Betul. Betul. Satu bahagian. Pahala kita niatkan untuk satu keluarga. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Gugur. Gugur sunat kifayah tak ada. Betul. Pahala tak ada masalah. Pahala Allah Ta'ala boleh. Ya pahala tu atas order keikhlasan dia. Kalau seekor lembu, seekor unta tapi tak ikhlas, tak ada pahala kan? Tapi kalau sebahagia, ikhlas betul. Pahala Allah Ta'ala boleh bagi pada ahli keluarga kita. Pahala boleh. Nah, pahala boleh. Taklah. Nah. Walaupun satu bahagia ya korban, tapi niat pahalanya tak ada masalah. Pahala boleh diniat. Pahala boleh niat pahala. Dapat? Boleh. Niat pahala boleh. Betul? Boleh. Niat pahala boleh. Niat pahala ya. Macam Nabi SAW lah. Kita tak lahir lagi dia niat dah pahala kita. Boleh tak ada masalah. Nah, niat pahala boleh. Kalau nak korban kena lahir dulu kena pasti. Nah, kena izin sendiri. Habis itulah dah. Ada lagi tak? Ada deh. Binatang korban tu jangan cacak. Cacak yang mengurangkan daging. Kalau tak kurang daging tak ada masalah lah. Ha? Juling ke, tu tak apa. Ha. Okay. Hmm. Kalau cacak yang mengurangkan daging dia, tak boleh buat korban.
Ah, kurang daging tak patah. Tak kurang tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Dia tak bolehnya kurang daging. Ah, cacat yang mengurangkan daging. Oh, juling sikit tak boleh dah. Ah, mana mata lembu mu juling hari ni? Ha, tak boleh dah. Cari lembu lain. Juling tak kurang daging. Ya juling. Nah, ya takut kau hari ni kena sebelah juling jadi mata. Nah, kurang tak daging? Tak. Cacat yang mengurangkan daging. Itu tak boleh. Tu cabut kaki tu. Tak boleh. Kena langgar kalori, patah kaki, cabut tu. Ha, tu kurang daging, betul tak? Kurang. Tu tak boleh tu. Tu tak sah. Kena ambil daging lain, kena lembu lain. Atau tak cabut. Hidup lagi, molek-molek. Atau cabut tu tak boleh. Jadi kurang daging. Mengurangkan daging. Terus tak boleh dah. Oh, penat lah. Dah lah saya lembu tu berapa ribu, mahal apa kau lah. Tak. Ya, ingat cacat yang mengurangkan daging binatang korban. Itu saja yang tidak boleh dibuat korban. Kena cari lembu lain, kena cari binatang korban lain. Kena ganti lain. Jadi kalau cacat yang tidak mengurangkan daging, tak ada masalah. Soh, boleh kita buat korban. Gitu dah. Jadi, uh-uh. Aduh. Aduh. Tapi kalau macam dia lari-lari, masuk dalam lokal, lepas tu luka habis, bergaluh tu, tu kurang daging tu. Kalau kekurangan daging itu tak boleh tu. Cacat yang mengurangkan daging ke? Macam kena langgar kereta, cabut tangan, cabut kaki, tangan tak ada lagu tu. Ha? Itu tak boleh. Kalau ingat yang tidak yang mengurangkan daging, itu tak boleh. Cacat yang mengurangkan daging. Nak. Hmm. Ada deh. Hmm. Ada wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, sebagai sedikit untuk perkembangan tentang tanah pondok kita tu. Alhamdulillah pada bulan Ramadan hari itu kita kutip untuk kutipan pembinaan pondok tu, Alhamdulillah mencapai sebanyak 135,000. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak dah lah. Walaupun tak sampai target, kontraktor dia target 500,000 sebab kita target nak buat masjid dengan asrama dulu. Tapi walau bagaimanapun syukur banyak-banyak, 135,000 tu banyak dah lah. 100 tu daripada CJ wakaf dan 35,000 tu daripada tabung. Itu masa kita mari sini itu tak ada lagi CJ wakaf, itu kita buka tabung saja. Jadi untuk fasa yang pertama ni kita tak jadi buat masjid dengan asrama sebab tak cukup bajet lagi. Ya, bajetnya kena ada 500,000 baru boleh buat. 1.5 juta, 500,000 tu untuk asrama, masjid 1 juta. Jadi lainnya kita nak buat maktabah dulu, tempat sementara untuk belajar. Maktabah tu pun bentuk macam surau jugalah, ada kubah ke apa. Kemudiannya pondok kayu sebiji. Sebab memang dalam master plan memang ada dah pondok kayu tu. Cuma oleh kerana asrama kita tak mampu nak buat lagi, kita buat pondok kayu dulu supaya pentingnya pelajar kita tu boleh pindah dulu. Sebab tempat yang kita sewa sekarang ni kondisi keselamatannya kurang memuaskan.
Kadang-kadang ustaz duk mengajar tu meletup kipas tu biar api. Tu wiring dia tu tak berapa comel dah. Wireman pun naik atas bumbung tengok ush, dia sesalah paut kayu ni gepuk. Tak ada apa-apa anak-anak. Dia kata bahaya ni ustaz. Dia kata nak macam mana tu kalau bagi tahu corner mesti dah dia suruh keluar untuk dia nak renovate. Nah, jadi kita nak duduk kat mana? Nah, jadi minta doa supaya dipercepatkan untuk pembinaan pondok kayu. Pondok kayu ni alhamdulillah setakat ni mungkin dalam 3 ke 4 sudah ada dah orang yang nak wakaf sebuah. Satunya pak saudara saya sendiri, sebuah. Ada jemaah di Geriwuk yang nak buat sebuah. Lepas tu ada company yang saya duduk kuliah Zohor tu, dia kata nak 2 ke 1, tak pasti lagi. Tapi dia nak buat juga untuk 1 buah. Jadi, kalau siap dalam 5 ke 6, saya rasa 7 gitu muat dah. Dalam 25 orang pelajar ada sekarang ni, insyaAllah muat dah 23 orang ke 10 pondok gitu. Yang pentingnya pelajar kita tu selamat dulu. Nah, tidak kita kat susah hati semua hari-hari duk fikir minta selamat lah ya Allah, duk doa semua minta selamat, takut beru tiba-tiba beru gitu ya. Jadi ambo minta terima kasih lah. Jemaah sini pun ada banyak juga gitu menyumbang, boleh tabung pun ada, bank transfer pun ada. Tapi hari ni ada pelajar kita bawa CJ dia tu, mana satu bata RM20. Satu bata RM20. Jadi kalau orang yang wakaf RM20 tu, kita WCG wakaf kenang-kenangan. Tapi jangan wakaf RM20, wakaf lah. 100, 5 bata. Kita kira bata. Bukan harga bata betul-betul. Kalau bata berapa ya je. Yang mana satu bata tu masuk dah. Semi, pasir, apa semua-semua. Masuk habis dah. Jadi doa-doa dipermudahkan urusan insyaAllah. Hari ni pun orang nak mari boring air. Pak tanah tu rupanya tak siapa Syabah. Ambo naik ke Kuala Kubu gak Syabah moh air. Pak nak gau seminggu kena ada air. Kalau tak kena tepek air liur gitu. Rupa-rupanya pelamba dia mari tengok kata, "Ish, kalau ustaz bagi tahu awal-awal tanah ni saya tak terima dah kata. Tanah ni memang tak siapa air kata." Tak tahulah tekanan dia tak siapa. Sebab dia kata daripada main tu bawah sikit je. Orang pernah minta dah Syabah mari pasang meter, keluar air slow. Orang marah pula ke Syabah. Jadi kalau ni jauh lagi daripada main dia, memang tak siapa lah Ustaz. Jadi, ala kuliah tak ada arah lah, kita kena boring juga lah. Boring gali ni. Korek kat bawah ni untuk dapatkan air. Hari ni insyaAllah tukar mari boring nak mari tengah-tengah hari tu. Untuk korek air. Kemudiannya tunggu kerja Indonesia balik ni. Dia mau cuti sungguh 2 tahun tak boleh balik. Dia mau balik ni nak buat rumah untuk pekerja. Baru kita boleh mohon TMB. Jadi yang meminta doa-doa dipermudahkan segala urusan. Mudah-mudahan hajat-hajat para pewakaf. Sejak daripada mula beli tanah lagi tu. Beli tanah lagi sampai sekarang nak start bina dah ni. Tercapailah hajat-hajat para pewakaf. Untuk dapat orang panggil lihat. Ataupun dapat mengecapi pahala wakaf akhirat esok yang berterusan. Daripada 30 hias kaki masa beli tanah dulu. Sekarang ni untuk pembinaan RM20 satu bata. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dan tercapai orang panggil hajat para pewakaf dan menjadi pahala kita masing-masing insya-Allah. Itu saja wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.